tanah Melayu. Jadi Buya Hamka ni agak istimewa kerana selain daripada tokoh agama, dia tokoh sastera yang boleh diterima di Malaysia pada semua golongan. Jikalau kita membaca keterlibatan Buya Hamka di Malaysia, beliau diundang oleh pemerintah pada waktu itu, beliau diundang juga oleh parti oposisi pada waktu itu, beliau diundang oleh semua masyarakat Malaysia. Jarang tokoh yang dapat diterima di Malaysia seperti Buya Hamka. Perbincangan Hamka di Indonesia sebenarnya sudah semakin tidak banyak berbanding dengan Malaysia. Ini realitasnya. Contoh, kita tengok dalam soal penganjuran seminar. Di Malaysia, penganjuran seminar berkaitan Hamka tu ada hampir setiap 2 tahun satu kali. Sebab itulah buku-buku Pak Nasir, Buya Hamka itu sangat popular di Malaysia kerana bahasanya yang sangat mudah difahami. Dan ini dapat dilihat daripada kata-kata Buya Hamka sendiri. Dia mengatakan, sambutan ke atas diri saya, manusia Daif ini dari rakyat kedua negara itu sama mengharukan hati saya. Kerana cinta saya kepada rakyat kedua negara itu pun sama, tidak berlebih dan tidak kurang dan tidak berat sebelah. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Amidi, moderator pada pagi ini, dan terima kasih pada Institut Darul Ihsan yang mengundang saya untuk turut sama memberi sumbangan kecil dalam membincangkan pemikiran tokoh yang sangat dihormati di Malaysia dari dulu hingga sekarang, iaitu Buya Hamka. Bagaimana untuk memulakan pengaruh Buya Hamka di Malaysia? Bukan hanya Buya Hamka, mana-mana tokoh daripada Indonesia yang awal sebelum kemerdekaan Malaysia 1957 itu mempunyai pengaruh yang kuat, terutamanya bagi gerakan Islam, tokoh Islam dan masyarakat Melayu. Kerana perkembangan intelektual di Indonesia pada tahun 1920-an itu lebih maju ketimbang dengan semenanjung tanah Melayu atau Melaya pada waktu itu. Bukan hanya tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh nasionalis yang lain juga mempunyai pengaruh di tanah Melayu sebelum merdeka 1957. Dan Buya Hamka dan juga tokoh-tokoh lain seperti Pak Nasir dan sebagainya sangat mempunyai pengaruh, mungkin kerana beberapa sebab. Yang pertama, di Indonesia sendiri mereka mempunyai organisasi Islam yang tersusun, yang ditubuhkan secara rasmi. Misalnya Nahdlatul Ulama pada 1926, Muhammadiyah yang hari ini kita mengadakan seminar itu 1926-28. Mereka menubuhkan secara organisasi keislaman. Jadi tokoh-tokoh mereka itu mempengaruhi paling kurang tentang pemikiran keagamaan ataupun dalam pemikiran berkaitan nasionalisme di tanah Melayu. Jadi Buya Hamka ni agak istimewa kerana selain daripada tokoh agama, dia tokoh sastera yang boleh diterima di Malaysia pada semua golongan. Jikalau kita membaca keterlibatan Buya Hamka di Malaysia, beliau diundang oleh pemerintah pada waktu itu, beliau diundang juga oleh parti oposisi pada waktu itu, beliau diundang oleh semua masyarakat Malaysia. Jarang tokoh yang dapat diterima di Malaysia seperti Buya Hamka. Bahkan sehingga hari ini, tahun 2021, pemikiran Buya Hamka masih dibincangkan di Malaysia. Hampir sahabat setiap tahun ada seminar tentang Buya Hamka. Ada kelompok kiri anjurkan Buya Hamka dan perspektif kirinya. Ada kelompok kanan anjurkan Buya Hamka dalam perspektif kanannya. Ada kelompok yang reform seperti satu provinsi di Malaysia juga membincangkan tentang Hamka. Jadi Hamka ni terlalu istimewa bagi masyarakat Malaysia. Dan dalam konteks di Malaysia, Buya Hamka ini, kalau kita tengok ciri-ciri intelektual, ada 9 paling kurang. Tapi sekitar 6 atau 7 ciri itu Buya Hamka telah mencapai status sebagai ilmuwan ataupun intelektual. Antaranya adalah berapa banyak karya-karyanya dibaca, berapa banyak
pemunculan seorang tokoh di media, berapa banyak buku-bukunya telah menjadi satu karya akademik. Saya mulakan dengan pemikiran Hamka. Di Malaysia, antara yang terawal Hamka masuk Malaysia ataupun tanah Melayu pada waktu itu, katanya dari sudut sejarah itu pertamanya pada 1943 kalau tak salah saya, beliau datang ke Melaya menemui keluarganya pada waktu itu. Dan Hamka pada waktu itu sudah popular di Indonesia. Tadi telah dibuat oleh Pak Afif. Beliau sudah dikenali sebagai sastrawan, utamanya di Medan. Dan kita harus memahami latar belakang geografi Melaya dan Sumatera pada waktu itu. Hari ini Melaya ataupun Malaysia dan Sumatera, ini menjadi Republik Indonesia, itu satu negeri atau provinsi yang sangat dekat. Mereka, orang Melaya dan orang Sumatera, daripada Palembang hingga ke Aceh, biasanya mereka ini bukan hanya dua negara berbeza kerana kita kemerdekaan berbeza, tapi mereka sebenarnya masih dalam konteks saudara yang sama. Tahun 1920-an ataupun lebih awal daripada itu, penghijrahan masyarakat Jawa, masyarakat Mandailing, masyarakat Minan, Bugis ke Melaya itu cukup kuat. Sehingga banyak sejarawan tempatan mengatakan hampir sebahagian besar kota-kota besar di Melaya, di Malaysia hari itu dibuka oleh perantau-perantau Minan, Mandailing, Jawa, Bugis dan sebagainya. Jadi kita harus memahami kedudukan Buya Hamka itu kenapa dihormati itu kerana dalam konteks suasana pada waktu itu. Jadi pada tahun 1930-an, Buya Hamka dan beberapa temannya telah membuat panji pustaka di Medan pada waktu itu. Majalah-majalah yang sudah mengkaji tentang berkaitan dengan ciri-ciri Islam dalam novel, dalam sastra. Perbincangan itu sudah cukup kuat. Di Malaysia, perbincangan itu agak lambat. Hanya masuk pada tahun 60-an sebagainya. Seperti Pak Yusof Zaki Yaakob pernah menulis tentang Hamka dan Allahyarham Dr. Osman Muhammadi. Beliau menulis pada tahun 1980-an. Dia mengatakan, pada hemat saya, sastrawan yang hakiki adalah sastrawan yang lahir. Kerana itu sastrawan yang hakiki tidak boleh dibentuk di dalam mana-mana simposium sastra, malah tidak boleh pula dibentuk dalam mana-mana fakulti ataupun fakultas-fakultas sastra. Kerana itu sekali lagi saya tegaskan bahawa kita tidak boleh mengharapkan intelek-intelek Islam kita untuk menjadi Hamka-Hamka dalam satu hari, satu malam. Indonesia sendiri hanya melahirkan seorang Hamka sahaja. Dan untuk menjadi sastrawan Islam, mereka tidak semestinya alim dan pakar dalam ilmu-ilmu agama seperti Hamka. Malah cukuplah pada mereka mengenal dengan mendalam intisari dan falsafah hidup Islam. Ini kata-kata seorang intelektual di Malaysia yang terkenal tahun 60-an iaitu Allahyarham Yusof Zaki Yaakob yang juga mempunyai toko buku terkenal iaitu namanya Pustaka Dian. Maksudnya, perbincangan-perbincangan Hamka yang dia dakwahnya lewat novel itu sangat popular. Dan sebab itu saya fikir generasi-generasi di Malaysia, generasi-generasi yang berumur 60 tahun sekarang itu pada umumnya mengenali Hamka. Saya berkenalan dengan Indonesia itu pada tahun 1950-an. 1952 pertama kali saya ke Indonesia sehingga sekarang, hampir 8 tahun. Perbincangan Hamka di Indonesia itu sebenarnya sudah semakin tidak banyak berbanding dengan Malaysia. Ini realitasnya. Contoh, kita tengok dalam soal penganjuran seminar. Di Malaysia, penganjuran seminar berkaitan Hamka itu ada hampir setiap 2 tahun satu kali. Contohnya, misalnya pada tahun seminar wafatnya Buya Hamka 100 tahun. Itu dianjurkan secara besar-besaran di Malaysia satu ketika dahulu. Mungkin ada, kalau tak salah saya, Profesor Datuk Siddiq juga menjadi pembentang pada waktu itu, Profesor Wan Sabri juga menjadi pembentang ataupun mungkin seminar yang lebih awal. Maksudnya adalah Buya Hamka itu masuk dalam kategori pemikirannya dibincangkan di perguruan tinggi. Saya masih ingat pada tahun 2001, diadakan satu seminar Buya Hamka di Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau Dewan Bahasa dan Pustaka di Indonesia ni mungkin sama persis seperti Balai Pustaka, satu institusi pemerintah untuk memperjuangkan bahasa dan sastra. Saya sendiri hadir pada waktu itu sebagai mahasiswa. Saya tengok programnya
yang dianjurkan di Dewan Bahasa dan Pustaka itu pesertanya penuh sehingga bangku ataupun kerusinya tidak mencukupi. Ini menunjukkan bahawasanya pada tahun 2001 itu pemikiran Hamka, tokoh-tokoh Hamka itu sangat popular dan ini tidak ada di Indonesia. Kerana saya sering ke sana hampir setiap tahun, tidaklah sekuat pengaruhnya di Malaysia hingga kali ini. Saya fikir itu rakan-rakan, bapa-bapa, ibu-ibu, teman-teman daripada Indonesia harus tengok Bapa Hamka itu dalam konteks itu. Kenapa jadi begitu? Saya fikir ada beberapa isu yang jarang dibahaskan oleh para pengkaji tempatan maupun yang terbaru daripada Wing Konzim itu yang menulis tentang Hamka itu. Saya fikir dia tidak memahami suasana tahun 30-an, 40-an, 50-an di Melaya dan Indonesia pada waktu itu. Yang pertama adalah saya fikir ada beberapa kelompok yang menganjurkan seminar Hamka di Malaysia. Satu kelompok gerakan Islam seperti Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia, seperti Angkatan Belia Islam Malaysia yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim 1971 itu. Mereka daripada awal lagi memperkenalkan karya-karya Hamka hingga sekarang. Bahkan tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, selain yang dibincangkan secara mendalam oleh Profesor Datuk Wan tadi, sekarang 2021 sekarang masih digunakan pakai sebagai teks usrah. Bahkan salah satu tokoh penting gerakan Islam ada mungkin dalam webinar kita, Profesor Dr. Razali Nawawi, sering membincangkan tentang tafsir Al-Azhar dalam online. Bahkan 2-3 minggu yang lalu ataupun mungkin daripada penghujung tahun yang lalu, ahli akademik terkenal Malaysia, Profesor Tan Sri Muhammad Kamal Hassan bekerjasama dengan Tribal IT juga membincangkan karya-karya Hamka dan saya perhatikan mendapat sambutan yang menggalakkan daripada karya. Walaupun dibincangkan dalam bahasa Inggeris. Maksudnya, walaupun dibincangkan dalam bahasa Inggeris, bererti yang mengikuti kuliah-kuliah Profesor Kamal Hassan berkaitan Hamka itu di kalangan Muslim middle class ke atas. Sehingga hari ini, saya fikir itu tidak banyak dibincangkan oleh rakan-rakan di Indonesia dengan sebab-sebab tertentu. Kelompok yang kedua yang membincangkan Hamka, selain daripada kelompok Islam, kelompok yang meminati sastra tadi. Jadi mereka juga membincangkan Hamka dalam perspektif sastra tadi. Sebab itu Buya Hamka ni multidimensi. Boleh dikaji daripada pelbagai perspektif. Jadi kelompok ini juga menganjurkan karya-karya Buya Hamka. Yang ketiga adalah yang saya fikir agak penting, perantauan Minang di Malaysia yang kita kena faham sebahagian besar, saya tidak tahu beberapa peratus, berapa persennya ada penduduk Minang di Malaysia. Mereka ada ikatan mahasiswa Minang, mereka ada persatuan Minang, mereka juga menganjurkan seminar Buya Hamka. Dan seingat saya tengok di Universiti Kebangsaan Malaysia, Tan Sri Rais Yatim, salah satu daripada ahli politik di Malaysia yang berjaya yang masih berdarah Minang, juga membuat satu ucap tama dalam satu seminar Hamka sekitar tahun 2000 ke atas di Universitas Kebangsaan Malaysia, dan saya hadir, jumlah pengunjungnya adalah ataupun pesertanya sangat ramai. Maksudnya ada 3 kelompok. Kelompok gerakan Islam yang memperkenalkan Buya Hamka, kelompok sastrawan, dan yang ketiga kelompok daripada perantau Minang itu sendiri. Dan yang menariknya adalah selain daripada seminar yang dianjurkan, yang paling besar dianjurkan 2018 yang lalu. Temanya dianjurkan tentang fikih damai, fikih perbezaan pendapat, dan mereka merujuk pada Buya Hamka. Kerana pada waktu itu suasana politik di Malaysia agak bermasalah. Maka beberapa tema daripada pemikiran Hamka itu diangkat. Dan itu ada dalam YouTube, dapat sambutan. Selain daripada itu, Buya Hamka juga dikaji oleh pelbagai pihak yang lain. Kelompok-kelompok yang agak mereka membawa diri mereka sebagai reformis. Itu juga membincangkan karya Hamka dan mereka dibuat dengan cara lebih tertutup di hotel dan sebagainya. Ada kelompok yang membincangkan karya Hamka kerana keterkaitan mereka dengan pergerakan Muhammadiyah. Jadi mereka juga membincangkan karya Hamka
sebegitu rupa di Malaysia. Yang satu lagi yang penting adalah salah satu daripada ciri intelektual itu, ilmuwan itu kalau berpengaruh sejauh mana pemikirannya dikaji secara akademik. Dan penerbit karya-karya kajian hamka dikaji secara akademik di Malaysia itu cukup banyak. Daripada peringkat skripsi ataupun bahasa Malaysianya latihan ilmiah, bahasa Indonesianya skripsi, di peringkat masters ataupun S2 ataupun di peringkat PhD ataupun S3, banyak menggunakan karya-karya hamka untuk mengkajinya. Cukup banyak. Saya buat penelitian, hampir semua yang mengkaji tentang hamka itu dalam pelbagai dimensi. Ada yang mengkaji tentang agamanya, metode dakwah Buya Hamka. Ada yang mengkaji tentang strategi retorik Buya Hamka dalam penulisan. Ada yang mengkaji tentang tafsir Hamka. Profesor Datuk Wan Sabri tadi itu menulis disertasinya tentang tafsir Buya Hamka, kalau tak salah saya, di Universiti Temple Amerika Syarikat, Profesor Datuk Wan yang sebelum pada saya tadi. Ada yang menulis mengkaji pemikiran Buya Hamka di sudut sastra Islam, Profesor Dr. Mustafa Haji Daud, itu S3-nya, tahun 80-an di Universitas Sains Malaysia. Ada yang mengkaji Buya Hamka daripada sudut tafsir, tadi Profesor Datuk Wan, dan satu lagi sebenarnya ada orang berasal daripada Malaysia yang pernah menjadi tokoh penting, pernah menjadi Wakil Menteri Agama di kabinet yang lalu, menulis disertasi Buya Hamka di Universiti Kahirah, Datuk Dr. Masyidah Ibrahim. Maksudnya itu di peringkat peringkat PhD atau peringkat S3. Di peringkat S2 dan S1 saya tidak lampirkan, dalam kertasnya ada cukup banyak dan sentiasa berkembang. Saya rujuk hari ini, 2 Disember 2020, masih ada tajuk-tajuk skripsi yang menulis tentang Hamka, menulis tentang Buya Hamka di universitas-universitas negeri di Malaysia. Ini satu perkembangan yang kalau saya sering bincang dengan teman-teman di Indonesia, mereka tidak faham fenomena ini kerana mereka tak merasai. Kerana di Indonesia itu pemikiran Buya Hamka itu saya fikir, kalau saya salah mohon maaf, saya fikir dalam 5 tahun kebelakangan ataupun 4 tahun kebelakangan ini dibincangkan secara agak banyak, terutamanya oleh teman-teman daripada Universitas Ibn Khaldun dengan sebab-sebabnya tertentu. Tapi sebelum pada itu saya fikir tidak ada. Itu tentang kajian akademik Buya Hamka, termasuk juga tulisan-tulisan daripada mahasiswa asing yang membuat PhD di Malaysia, dan juga orang Jepun ataupun dalam bahasa Indonesia orang Jepang yang menulis tentang Hamka juga ada di Malaysia. Itu dari sudut kajian akademik. Bagaimana dengan penerbitan buku Hamka? Dapat dikesan penerbitan buku Hamka ni banyak di Malaysia, dan kalau datang ke Kuala Lumpur hari ini tahun 2021, di mall-mall besar yang mempunyai toko-toko buku seperti Kinikuya dan sebagainya, buku Buya Hamka masih diletakkan di rak-rak utamanya. Ini kita tidak ketemu di Gramedia, kita tidak temu lagi di kalau di Yogyakarta itu toko buku sebelah Pasar Biharjo tu, saya lupa nama, yang banyak itu buku-buku second, itu juga tidak ada lagi buku Buya Hamka. Tetapi di Malaysia, buku-buku Buya Hamka itu masih dicetak. Saya tidak pasti cetaknya secara rasmi ataupun ilegal ataupun tidak mendapat izin, tapi itu saban tahun ada. Dan mutakhir ini, satu penerbit popular yang besar di Malaysia, namanya kalau dapat saya sebut PTS, juga telah mula menerbitkan kembali karya-karya Hamka. Terutamanya dia sejarah umat Islam. Sejarah umat Islam telah diterbitkan kembali. Dan saya fikir mendapat sambutan yang menggalakkan. Begitu juga tafsir Al-Azhar, Buya Hamka, dan beberapa buku-buku yang popular. Tidak semua buku diterbitkan, tapi buku-buku yang mendapat pasaran seperti tasawuf moden, sejarah umat Islam, dan tasawuf moden diterbitkan oleh banyak penerbit. Bukan hanya satu penerbit. Saya tidak pasti bagaimana cara terbitnya pada waktu itu, tapi antara penerbit awal adalah Pustaka Antara yang sangat popular menerbitkan buku-buku agama pada waktu itu. Ini berkaitan dengan penerbitan buku-buku Hamka di Malaysia. Jadi seminarnya banyak, penerbitan bukunya banyak, orang menulis disertasi tentang Buya Hamka juga banyak. 3 ini banyak di Malaysia. Itu maksud saya tentang pengaruhnya.
Kenapa jadi sebegitu rupa? Tadi disebut kerana perantauan minat, kelompok agama yang berperkembangan. Tapi saya fikir salah satu daripada perbezaan utama masyarakat Malaysia dan Indonesia adalah di Malaysia pengamalan agama itu simple. Tidak sebegitu kalau kita ke Indonesia, pengamalan agama itu apa namanya? Kita tengok daripada perspektif kita tu dari mana. Kita dari Nahdlatul Ulama kah, kita daripada Muhammadiyah kah, kita daripada itu kah, daripada itu. Tapi di Malaysia itu cuma satu, kerana pengamalan agamanya agak simple, iaitu semuanya mazhab Syafi'i, ada yang lain tu sedikit. Jadi mereka ni tidaklah begitu canggih-canggih dalam memahami agama, dan apabila Buya Hamka menulis, bukan soal agama sangat. Yang agama tu yang paling tinggi tu tafsir Al-Azhar. Yang lain tu kalau kita dapat guna perkataan, dia telah mula menggunakan tematik atau menggunakan pendekatan tema dalam menulis sesuatu perkara. Keadilan sosial, wanita dalam Islam dan sebagainya. Tapi ditulis dalam bentuk-bentuk yang sangat popular. Jadi mudah dibaca oleh masyarakat awam. Dan berkaitan tasawuf moden, saya fikir itu yang paling popular di sini dan dicetak ulang beberapa kali. Mungkin kerana penggunaan bahasa yang digunakan. Satu lagi tentang penggunaan bahasa, Hamka juga ada ditulis di sini. Kalau kita mempunyai pemahaman yang mendalam tentang Malaysia dan Indonesia, bahasa yang digunakan pada tahun 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, bahasa orang Malaysia dan bahasa orang Indonesia itu hampir sama. Waktu saya di Medan dan di Jakarta awal tahun 1950-an, terutamanya di Medan, di Sumatera, itu lagu-lagu Malaysia, lagu-lagu Melayu tahun 50-an, 50-an, 60-an, 70-an itu difahami dan dimainkan begitu banyak di kota-kota besar di Sumatera, daripada Aceh hinggalah ke Pekanbaru. Dan bahasanya sama. Tetapi selepas pada tahun 1950-an, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia sudah semakin jauh berbezanya. Dan kadang-kadang saya sendiri walaupun agak mahir tentang Indonesia, buku-buku baru yang ditulis oleh ahli-ahli akademik, profesor-profesor terkenal di Indonesia dalam bahasa Indonesia, saya pun agak sulit untuk membacanya. Berbanding dengan buku-buku dan bahasa yang ditulis oleh Buya Hamka dan seangkatan penerbit Bulan Bintang. Bukan hanya Buya Hamka, tapi penerbit agama pada waktu itu namanya Bulan Bintang yang bahasanya mudah difahami. Sebab itulah buku-buku Pak Nasir, Buya Hamka, itu sangat popular di Malaysia kerana bahasanya yang sangat mudah difahami. Dan ini dapat dilihat daripada kata-kata Buya Hamka sendiri. Dia mengatakan, sambutan ke atas diri saya, manusia daif ini dari rakyat kedua negara itu sama mengharukan hati saya. Kerana cinta saya kepada rakyat kedua negara itu pun sama, tidak berlebih dan tidak kurang dan tidak berat sebelah. Cinta saya menghadapi rakyat di ujung pandang sama dengan cinta menghadapi rakyat di Kota Kinabalu. Kota Kinabalu ni di Sabah, Malaysia. Mahasiswa mengerumuni saya di Universitas Kebangsaan Malaysia meminta tanda tangan itu taken bahasa Indonesia, sama dengan kerumunan mereka di Universitas Gajah Mada. Membaca khutbah Jumaat di Masjid Negara di Kuala Lumpur sama dengan membaca khutbah di Masjid Azhar Jakarta. Berziarah di Selambah Indah Seri Menanti ini di Provinsi Negeri Sembilan yang banyak orang Minang di Malaysia, sama dengan pulang ke Batu Sangkar. Dan semua saya hadapi dengan bahasa yang satu. Saya fikir pendekatan Hamka, pendekatan tokoh-tokoh dahulu kita menggunakan bahasa Melayu yang standard yang Malaysia pernah buat di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu jadi Menteri Pendidikan, namanya bahasa Melayu baku. Untuk menyamakan dengan rakan-rakan kita di Indonesia dan Brunei itu, walaupun dibuat tahun 80-an agak berkembang, tapi sekarang itu sudah semakin menghilang menyebabkan penggunaan bahasa dalam kelompok serumpun ni agak berbeza. Indonesia ke kanan, contohnya ke kanan, Malaysia ke kiri, dan saya tidak pasti akan jadi hujungnya bagaimana. Tetapi pendekatan Buya Hamka tahun 50-an, 60-an, 70-an, bahasa kita tu masih sama, menyebabkan penampilan atau penerimaan masyarakat Malaysia itu mudah diterima. Baik, dan terakhir kerana
pemuncak daripada penerimaan Buya Hamka di Malaysia, beliau dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat di Universitas Kebangsaan Malaysia. Dan salah seorang tokoh yang menjadi pemidato waktu anugerah ijazah Doktor Kehormat. Doktor Kehormat itu dalam bahasa Indonesia Dr. Honoris Causa. Itu Profesor Dr. Razali Nawawi, mantan Presiden NABIM, dan saya fikir Prof. Ustaz Razali Nawawi ada dalam webinar kita pada hari ini. Saya petik kata-kata beliau. Sebagai seniman, Haji Abdul Malik Kari Amrullah amat peka. Sebagai ulama, ia membela agama. Sebagai pendakwah, ia menyebarkannya melalui karya sastranya sehingga ia digelar sastrawan Islam. Adalah biasa orang yang pintar dalam pidato, lemah dalam menulis. Sebaliknya, orang yang cekap menulis tidak pintar dalam pidato. Diri Haji Abdul Malik menyimpan dari kebiasaan ini. Beliau adalah pintar baik dalam pidato maupun dalam menulis. Ini Buya Hamka, dia boleh menulis dan dia juga boleh. Itu salah satu daripada inti ucapan waktu Buya Hamka diperkenalkan waktu menerima ijazah Doktor Honoris Causa daripada Universitas Kebangsaan Malaysia. Jadi itulah Buya Hamka di Malaysia. Diterima oleh pemerintah, diterima oleh oposisi, diterima oleh sastrawan, diterima oleh kelompok agama, diterima oleh anak-anak muda, sehingga dia menjadi hidup sehingga ke hari ini. Dan agak sukar untuk mencari tokoh yang sebegitu di Malaysia. Walaupun ada percubaan tokoh-tokoh baru daripada Indonesia, tapi tidak sekuat pengaruh Buya Hamka. Kalau setengah tokoh, dia mempengaruhi hanya satu generasi. Tapi generasi muda juga membaca karya-karya Buya Hamka hari ini. Dan buku-buku Buya Hamka itu diterbitkan sehingga sekarang. Saya tidak pasti diterbitkan secara ilegal, rasmi atau tidak, tapi memang dijual di pasaran. 3 hari yang lalu saya masih di tempat saya di Kota Baru, Kelantan, provinsi kalau di Indonesia itu macam Aceh lah, yang banyak orang Islam ya. Tafsir Al-Azhar itu masih dijual. Yang lama, yang kulit keras tu. Saya tidak pasti dia cetak di mana. Saya tanya berapa harganya? RM280. Ya? 2 minit lagi Ustaz. Okey. Dijual RM280. Saya tanya orang yang jaga toko, dan saya cuba cakap dalam bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia, dia kata ada sentiasa pembelinya setiap bulan. Inilah contoh real di lapangan bagaimana Buya Hamka itu hidup, dan walaupun pemikirannya simple tapi hidup dan sering menjadi bacaan kerana pemikirannya tidak rumit sangat untuk difahami, dan orang suka pendekatan-pendekatan bahasa, tasawuf dan sebagainya. Mungkin ini salah satu pada ciri dunia moden, kita memerlukan tokoh-tokoh lampau yang hidup, yang punya keteladanan, yang punya karakter yang tinggi sebagai contoh kita pada hari ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Institut Darul Ihsan dan semua memberi kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi sedikit sumbangan terhadap pemikiran Buya Hamka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.